Okey, sambungan di sini, sambungan ayat yang ke-114 tadi. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ayat sebelumnya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Jadi mereka ni sepatutnya masuk ke dalam masjid tidak dengan cara lain, tidak boleh masuk dalam masjid melainkan dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala. Mereka dalam keadaan takut pada Allah Ta'ala. Maka seperti mana yang disebut tadi, maknanya tidak bolehnya disertakan amalan-amalan yang rosak di dalam. Amalan-amalan yang rosak ditiru seperti mana golongan Yahudi, Nasara dengan adanya muziknya, dengan adanya macam ragam ke apa ke yang ada di dalam masjid, ataupun dihidupkan amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah yang ada dalam masjid. Sebab tu bahaya bagi orang-orang yang ahli bid'ah dan juga orang-orang yang buat syirik ni, orang yang buat syirik, sekiranya dibuat syirik itu di dalam masjid, itu lagi berat. Amal bid'ah tu pula kalau buat luar masjid boleh kira lagi, tapi kalau buat dalam masjid itu lagilah teruk. Itu lagilah teruk, buat bid'ah di dalam masjid. Mana benda ni tahap melampau. Dan puak-puak Yahudi Nasara ni, mereka ni kalau boleh mereka ni naknya masjid ni tidak berfungsi. Masjid ni tak berfungsi. Kalau solat saja tak apa. Solat saja tu pun dia nak kacau. Mana kalau adanya pengajian ilmu, mengajar ilmu tauhid, ada menyentuh perkara-perkara tauhid di dalam masjid, mereka tak suka. Mereka tak suka benda tu. Maka sekiranya ada di kalangan umat Islam, bila nak sentuh pasal perkara-perkara tauhid, perkara-perkara sunnah di dalam masjid, mereka juga turut membenci, maka mereka ni tak ubah seperti mana golongan Yahudi Nasara yang membenci Nabi SAW ketika di zaman Nabi dulu. Puak-puak Yahudi Nasara ni sungguh-sungguhnya mereka ni tak suka. Nabi menyebarkan tauhid di dalam masjid, maka mereka tu kalau boleh nak masuk dalam masjid itu, nak hambaknya Nabi dan umat Islam daripada mempraktikkan Islam yang sebenar di dalam masjid. Dan sehingga golongan-golongan musyrikin dulu hambak Nabi, tak bagi Nabi SAW solat di masjid, tak bagi. Tak bagi solat di masjid. Sampai kepada tahap tu. Seolah-olah masjid ni hanya pokok mereka saja boleh solat, boleh buat amalan-amalan boleh buat amalan ibadah tu hanya mereka saja. Orang lain tidak boleh. Ini pun berat. Cuma ayat ni jangan pula kita kiaskan dengan keadaan sekarang ni yang mana kerajaan menyekat setengah-setengah orang untuk masuk masjid. Contohnya sembahyang Jumaat tak boleh lebih 40 orang, tak boleh lebih 100 berapa, 150 ke berapa. Tak boleh lebih 40 orang, orang tua tak boleh masuk, budak-budak pun tak boleh masuk. Lepas tu halangan-halangan tertentu lah. Yang mana itu benda lain pula, itu untuk itu adanya alasan, adanya masalah dia yang lain. Kerana itu ada alasan-alasan dia, ada pembahasan-bahasan dia yang lain. Jangan pula kita kaitkan ayat ni dengan nak hentam pula orang yang menghalang untuk kebaikan umat Islam. Itu lain. Itu untuk kebaikan umat Islam itu eloklah. Mana ada orang tanya saya, jadi orang ni halang kita solat berjemaah di masjid ni benda tak betul lah dia kata. Benda ni jadi benda tak betul. Solat pula jadi kena berjauh-jauh lah ke apa semua. Jadi ni cara yang tak betul, tak ikut sunnah dia kata. Tak ikut sunnah. Dia kata tak ada pun dalil. Dia kata saya. Dia tanya saya lah sebenarnya kali sambil dia beritahu. Dia beritahu alasan dia yang dia kata tak boleh tu. Saya bagi alasan satu saja alasan pada dia, yang mana ada juga hadis. Yang mana hadis yang cerita pasal bau busuk. Bau bawang, bau putih, bau busuk. Bau busuk ni pun Nabi SAW larangnya umat Islam, umat dia ni masuk dalam masjid.
Tak boleh solat dalam masjid kalau orang yang jenis berbau. Kan? Orang yang jenis berbau. Dan orang gini ni sepatutnya letak di masjid tu, tulis terus di masjidnya. Siapa dia yang bau lepas hisap rokok, yang mulut dia bau rokok tu jangan masuk masjid. Itu aja lah. Kan? Siapa-siapa yang baju dia busuk-busuk tu jangan masuk masjid. Bersih-bersihkan dulu kadang-kadang. Tu antara benda-benda yang bagus juga tu. Kalau nak disebutkan kan. Kemudian keadaan Allen ni yang mana virus tu orang tak nampak. Bila tak nampak kena duduk jauh. Kena duduk jauh tu atas dasar berwaspada. Dan berwaspada itulah kalau kamu nak pergi juga masjid, gitulah keadaan. Tetapi kamu pergi ke masjid tu tak wajib pun. Ya, kamu pergi ke masjid tu tak wajib pun. Kamu solat Jumaat wajib ke? Tak wajib pun. Kerana selagi mana keadaan gini berlaku, solat pun sambil berenggang-renggang ya. Kamu solat di masjid, solat Jumaat pun masih lagi tidak wajib buat kamu. Benda tu akan jadi wajib bila kita sudah sedia kala. Bila sedia kala maka solat Jumaat tu sudah jadi wajib. Okay? Jadi selagi dalam keadaan kita solat pun jadi, kalau boleh pergi masjid pun solat pun sambil berenggan-renggannya apa semua sekali, maka selagi itulah adanya masalah. Bila adanya masalah, tak pergi masjid itu tak mengapa. Maka sebab itulah tak wajib untuk pergi solat di masjid. Untuk solat, lebih-lebih lagi solat Jumaat. Sebab yang besar sekali ya. Solat Jumaat. Maka solat yang besar tu pun tak pergi, maka solat-solat jemaah yang lain lagi lah. Sebab yang paling besar solat Jumaat, kerana yang disebut dalam surah Jumaat pun ada disebut dengan jelas kan. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaah. Itu ayat yang paling jelas sekali. Yang paling penting sekali solat Jumaat. Jadi yang solat Jumaat pun yang paling penting itu pun kita tak boleh nak pergi, maka solat jemaah yang biasa Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu, subuh tu lagilah tidak wajib. Maka ikut saranan pemerintah ialah ulil amri ialah kita dalam perkara ni. Kita pun tak tahu sangat pasal virusnya apa semua. Kita tak tahu sangat. Kalau kita tahu pun sedikit-sedikit lah. Tu pun tak tahu yang mana betul, yang mana salah pun kita tak tahu. Maka kita kembali kepada orang yang lebih tahu jelah, yang arif dalam perkara ni. Dia kata suruh renggai kat, kita renggai. Ya, dan kita tak tahu mana. Kita tak tahu mana. Jadi dengan cara pelindungan, dengan tutup muka ke apa semua sekali tu banyaklah. Solat sambil tutup muka makruh. Ya, solat sambil tutup muka makruh. Jadi kalau kena solat masuk dalam masjid siap kena tutup muka lagi, kena berenggai lagi, maka benda tu benda yang sulit lah maknanya. Maka masih lagi keadaan dalam darurat. Bila keadaan dalam darurat, kembali kepada ulil amri. Nah, sebab bila dalam keadaan darurat, ustaz-ustaz mana-mana pun tak boleh bagi fatwa. Hanya ulil amri saja boleh bagi fatwa. Qadhi-qadhi yang berkaitan saja yang boleh bagi fatwa. Yang orang-orang ustaz-ustaz mana sekalipun tak layak untuk memberi fatwa. Sebab sini kena serah kepada pemerintah, yang mana pemerintah ni suara dia didengari oleh semua sekali. Kan? Maka kita kembali pada mereka ialah. Maka keadaan itu jangan pula guna ayat ni untuk dikaitkan pulaknya orang yang sekat orang pergi masjid pula. Itu tak ada kaitan. Ini cerita pasal Yahudi Nasara. Dan hak lebih-lebih lagi yang kita kena jaga nanti selepas pada ni lah. Hak selepas pada ni jangan duduk sibuk, duduk main bergendai-gendai lah dari masjid tu. Jadi kalau sekarang ni tak boleh pergi masjid perempuan nak bergendai-gendai, nak menasyid-nasyid, nak selawat-selawat dalam, nak buat maulud ke apa semua dalam masjid itu boleh terhalang lah sekarang ni. Jadi itu pun alhamdulillah lah mana terjaga masjid daripada anasir-anasir benda yang tak elok. Jadi itu pun juga sebab tu itu antara hikmah lah. Kenapa Allah Ta'ala sekat, bukan kata orang yang nak buat ibadah yang sungguh saja. Bahkan orang yang nak buat amalan yang tak betul pun tak boleh nak masuk masjid dah juga. Maka sini terhalang semua sekali nak melakukan apa saja amalan. Jadi perkara-perkara yang baru pun ramai orang tahu juga dalam hasil daripada benda ni kan. As-salah fil buyut apa semua sekali. As-salah fil rihal kan. Dalam lafaz lain ada sebut as-salah fil rihal. Mana kalau kita dengar azan ada sebut as-salah fil rihal pun rasa tak pelik dah. Tapi kalau kita orang ngaji hadis ke apa tu biasa je sebab ada disebut dah kan. Macam ada dalam kelas Bukhari ya, itu ada. Saya bahas dah itu. As-salah fil rihal mana ada disebut. Dalam hadis tu ada disebut. Maka sekarang ni saya pun dengar, kali pertama saya dengar as-salah fil buyut apa semua, fi buyutikum ada disebut kan. Mana kita dengar, oh ni kali pertama dengar. Kita dengar hadis tu ada dah, tapi dengar orang sebut
Tak penuh lagi. Orang sebut. Kita pula bukan jenis juru muazzin kan. Tapi maknanya kita dengar ada orang sebut tu, alhamdulillah mana ini peluang Allah Ta'ala nak bagi kita dengar. Kan? Sebelum pada ni kita tak dengar pun. Kita tak dengar pun adanya juru azan yang sebut benda tu. Kan? Sekarang ni kita boleh dengar. Bila kita boleh dengar tu, jadi orang ramai pun tak rasa pelik. Orang ramai pun tak rasa pelik dah sekarang. Kalau masa awal-awal dulu, semua pakat petika. Ada orang tu petika. Orang tak reti lah. Dia tak reti, dia tak biasa. Dia tak tahu benda ni. Jadi dia kata, kenapa pula ni azan lain macam ni, pokok mana pun, pokok syiah ke, pokok mana ke pula ni kan. Sebenarnya orang yang tak ngaji saja. Bila tak ngaji maka tak tahunya bahawasanya adanya lafaz-lafaz azan tertentu untuk halang orang daripada pergi ke masjid. Dan halangan-halangan untuk pergi ke masjid ni zaman Nabi pun dulu pernah dihalang juga orang daripada pergi ke masjid. Zaman sahabat pun pernah kan. Sebab lafaz tu ada kan. Bila lafaz tu makna zaman Nabi pun ada, zaman sahabat pun ada. Maka ini kita hanya serah pada ulil amri. Sampai bila? Sampai nanti reda lah. Nanti reda esok, pakat-pakat kita pergi solat masjid. Lepas tu nak pergi solat Jumaat pula, pakat pergi awal-awal lah pula. Jangan duduk pergi hak-hak. Pergi hak lewat-lewat. Kan? Pergi awal-awal. Jangan buat alasan, aku duduk kerja, duduk KL lah, apa nak susah nak pergi. Sebenarnya boleh je, keluar awal. Tapi duduk sibuk, duduk lepak, luar je banyak. Jadi itu alasan saja di kalangan manusia kan. Manusia ni dia suka bagi alasan. Jadi sini Allah Ta'ala bagi jawapan lagi. Walillahil masyriqu wal maghrib. Mana kalau dihalang kita solat di masjid, pelik apa? Ni ayat dia. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah Ta'ala timur barat. Milik Allah Ta'ala timur barat. Jadi pelik apa? Mana saja kita solat, situlah masjid Allah. Mana saja. Ya, ada kan kita baca hadis. Ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran kan dalam lafaz hadis. Kan seperti mana yang ada disebut dalam Bukhari dan juga Muslim kan ada. Yang mana dijadikan bumi ini semua keseluruhannya jadi masjid. Jadi masjid pelik apa? Kita tak boleh solat di masjid itu. Kita solatlah mana-mana pun masjid juga. Tepat untuk kita solatlah maknanya. Walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah Ta'ala timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Mana saja kamu menghadap, kamu menghadap duduk mana? Kamu duduk Mekah ke? Kamu duduk di Madinah ke? Kamu duduk di Kelantan ke? Kamu duduk di Selangor ke? Kamu duduk mana sekalipun, dalam hutan ke mana sekalipun, maka di sananya wajah Allah. Yang kamu hadap tu adalah wajah Allah Ta'ala di situ. Yang kamu hadap tu wajah Allah ya. Bila kamu solat, kamu hadap tu adalah wajah Allah. Tapi kena ingat, bukan wajah Allah Ta'ala duduk situ. Bukan wajah Allah Ta'ala duduk situ. Bukan. Sebab tu di kalangan sahabat dia tak kata gitu pun. Tapi bila kita solat, sebenarnya kali kita solat menghadap Allah. Kita solat situ menghadap Allah. Satu lagi tafsiran, fatamma wajhullah dengan makna fatamma kiblatullah. Maka di sana itulah kiblat Allah. Maka di sana tu adalah kiblat Allah. Lafaz ini pun kadang-kadang mudah juga nak faham. Itu ayat takwil lah. Itu yang ditakwil. Yang tidak takwil, maka di sanalah wajah Allah. Maka nak beritahunya, kamu menghadap mana-mana pun, sebab timur, barat, utara, selatan, mana sekalipun, kamu duduk mana-mana sekalipun, itu tempatnya hak Allah. Bila tempat Allah Ta'ala, kamu solat mana-mana pun tak ada masalah. Sebab kamu duduk di tempat Allah Ta'ala, maka kamu solat tu, solat menghadap pada Allah lah maknanya. Innallah wasi'un alim. Sungguhnya Allah Ta'ala maha luasnya rahmat Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala ni maha luas. Dia tahu kita ni sukar, susah nak solat masjid. Maka solat di rumah, solat di tempat-tempat tertentu, solat di tempat kerja tidak jadi masalah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan darurat sekarang ni. Bila dalam keadaan darurat sekarang ni, maka solat di mana-mana sekarang ni pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah pun kita solat di mana-mana pun. Mana kalau kita tak solat berjemaah di masjid pun tidak jadi jadi kesalahan. Alimun lagi Allah Ta'ala maha mengetahuinya keadaan hamba-hamba dia. Amal ibadah kita semua sekali ni Allah Ta'ala tahu. Tahu hakikat sebenarnya kita tu alasan mulut saja ke apa kan? Allah Ta'ala tahu. Wa qad ittakhadallahu waladan subhanahu. Dan sini pula satu lagi syikayah daripada Allah Ta'ala. Rungutan daripada Allah Ta'ala
Sini Allah Ta'ala kata, waqalu, dan mereka berkata, pokok Yahudi, ahli kitab kata, ittakhadallahu walada. Allah Ta'ala mengambil anak angkat. Allah Ta'ala ambil yang anak. Anak sebagai wakil. Anak sebagai wakil. Anak ni bukan anak hakikat. Orang Yahudi, Nasara, orang musyrikin mana sekalipun, dia tak kata anak tu anak Allah Ta'ala sungguh. Yang dia katanya adalah anak yang dimaksudkan situ adalah anak dari segi wakil. Wakil. Mana anak situ wakil ataupun anak angkat. Sikit sangat ya saja di kalangan orang-orang kafir yang beranggapan betul-betul anak Allah. Betul-betul anak Allah ni ada sikit sangat yang faham yang gini. Tapi kebanyakannya itu hanya lafaz lafaz kiasan. Anak Allah tu adalah lafaz kiasan saja. Kiasan sebenar kali ia adalah anak angkat, bukannya anak sungguh. Bukannya anak sungguh. Dakwah dia adalah sebenar kali naib. Naib mana wakil Allah. Wakil Allah Ta'ala atas dunia. Wakil Allah Ta'ala atas dunia seumpama anak. Seumpama anak. Maka bila dia jadi seumpama anak, dia ada kuasa mengurus dan mentadbir lah. Bila dia jadi wakil Allah, maka dia ada kuasa lah. Mesti dia ada kuasa. Kuasa mengurus tadbir. Mana mengurus tadbir, sebab tu mereka puja yang dianggap anak Allah ni. Yang dianggap anak Allah ataupun anak angkat Allah ni. Cumanya, kalau kita beranggapan, pokok kafir percaya gitu belakang. Tidak. Tidak semua pokok kafir percaya memang betul-betul hakikatnya anak Allah. Tidak. Pokok Yahudi kata, Uzair. Uzair itu Nabi ya. Nabi Uzair itu anak Allah. Pokok Nasara pula kata Nabi Isa, anak Allah. Kan? Pokok musyrikin pula kata malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Kan? Hak tadi anak lelaki. Pokok musyrikin Arab pula dakwah dia pelik pada orang. Malaikat tu adalah anak perempuan. Lepas tu kalau kita tengok sekarang ni pun ada pokok kafir pun dia dakwa malaikat tu perempuan. Ada perempuan, adanya lelaki. Dia buat gitu. Itu dakwah mereka lah. Dakwah mereka. Tapi untuk jawapan kepada ni sebenarnya kali lelaki. Malaikat ni kira-kira lelaki. Seperti mana yang dihurai oleh ulama, dia kata dalil lelaki adalah malaikat Jibril. Dia kata malaikat Jibril setiap kali dia berupa jadi lelaki. Dia berupa jadi manusia. Ni manusia lelaki. Dia tak berupa jadi perempuan. Dia berupa jadi lelaki. Dan malaikat lain pun yang berupa jadi lelaki. Bukan berupa jadi perempuan. Yang masa Nabi Lut kan, hak pergi jumpa dengan Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Malaikat hak pergi jumpa tu pun berupa jadi lelaki. Hak Nabi Lut tu sampai Nabi Lut susah hatinya Nabi Lut kerana malaikat yang berupa lelaki itu cantik rupa paras kan. Maka dia khawatir pokok kaum dia ni nak buat hubungan pula dengan malaikat ni. Sampai tahap tu mereka tawarkan nak suruh-suruh kan malaikat-malaikat hak berupa jadi lelaki tu. Mana semua sekali tu ada sebut adalah lelaki. Lepas tu di kalangan ulama yang sahih yang sini adalah lelaki. Tapi bolehnya pokok musyrikin dia kata perempuan. Tak kira lah dia kata perempuan. Dan yang beratnya hak dia kata adalah dia katanya anak perempuan Allah. Anak perempuan Allah. Kalau perempuan saja boleh kira, dia kata malaikat tu perempuan. Okey, boleh kira. Tapi kalau dia kata anak perempuan Allah, itu melampau. Itu perkataan yang melampau yang disebut oleh mereka. Sebab tu Allah Ta'ala sebut subhanah. Maha suci Allah. Allah Ta'ala tak berhajat apa anak lelaki ke, anak perempuan ke, timbalan ke, wakil ke, apa semua sekali. Allah Ta'ala tak berhajat satu pun. Allah Ta'ala tak berhajat pun. Tidak sedemikian itu, bahkan sebenarnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Taala apa saja yang di langit dan di bumi itu milik Allah Taala semua sekali. Termasuk dengan nabi-nabi, termasuk yang kamu dakwa sebagai anak-anak Allah. Itu semua milik Allah Taala belaka. Kalau gitu kamu nak kata semua anak-anak Allah belaka. Semua yang Allah Taala cipta terus jadi anak lah, tidak jadi anak.
Kan? Kita buat kereta tu, takkanlah kereta kita jadi anak kita. Kan? Kita buat basikal, takkanlah buat basikal tu tiba-tiba basikal tu jadi anak kita. Kan? Kita buat nasi, masak nasi, masak biryani. Biryani tu jadi anak kita ke? Jadi otak tak betul lah gitu kan. Mana otak kita jadi silap kiasan gitu. Jadi silap kiasan, salah dalam kiasan. Nah, lebih-lebih lagi kiasan ini nak dakwa terhadap Allah, kan? Kita tak kata pun yang kereta kita buat tu sebagai anak akak. Anak kita, anak akak pun tidak. Tiba-tiba kita dakwa untuk Allah, kita boleh pula kata tanpa segan silu kita kata tu anak Allah. Ini melampau. Sebab tu Allah Taala kata subhanah, maha suci Allah Taala. Allah Taala tak berhajat pun gitu, mana teruk sangat. Dan sepatutnya kita semua sekali kena sucikan Allah Taala daripada berhajat kepada anak-anak ni. Lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tak beranak, tidak diperanakkan kan Allah Taala. Mana Allah Taala tak berhajat kepada anak, Allah Taala tak berhajat pun kepada isteri. Isteri sebagai pendamping, anak sebagai pewaris takhta dia. Tak ada. Allah Taala tak berhajat. Maka ini dakwaan daripada golongan ahli kitab, golongan musyrikin yang bukan di kalangan ahli kitab yang sangat melampau. Tapi kalau kita nak dakwa mereka ni kata betul-betul anak, itu takut kita silap faham pula kepada setengah-setengah yang lain. Kan? Sebab bila kita mendakwa sebagai adanya kuasa, adanya bila kata timbalan ataupun naik sebagai wakil Allah ni, tak semestinya jadi anak. Kadang-kadang yang didakwa wali tu ada kuasa. Saya ada tengok video tu. Satu video tu satu orang tu pakai berjubah dengan berserban apa tu. Tu minta dengan wali dalam kubur. Wali dalam kubur. Dia pergi kubur tu. Ramailah orang tu ikut dia. Dia pun bercakap dengan wali tu. Dia minta lah berkat lah. Minta hajat lah untuk nazar apalah. Sampaikan doa lah apalah. Itulah antara contohnya wakil. Dia anggapnya yang dalam kubur tu sebagai wakil Allah. Maka yang sebagai wakil Allah, ayat ni lah juga. Mereka mendakwa Allah Ta'ala ni ada ambilnya wakil. Adanya wakil-wakil Allah Ta'ala yang atas dunia ni sebagai wakil. Tak kira lah wakil ni hidup ataupun wakil ni mati dah pun jadi wakil lagi. Kan? Patutnya wakil ni orang hidup je. Tapi tiba-tiba dia kata wakil ni hak mati pun jadi wakil juga. Kan? Kita nak wakil-wakil ni orang hak hidup je. Takkan kita nak pergi beli kedah. Saya dah hantar ada wakil. Mana wakil? Tak ada wakil mati dah. Ada tu. Ruh dia pergi sebagai wakil. Takkan kita nak kata gitu. Ya. Wakil ni mesti kena hidup. Baru jadi wakil. Kita nak wakil nak beli barang. Kita nak wakil ada tugasan untuk ganti kita. Kena ada orang yang real lah. Makna kena ada orang yang sungguh lah. Saya hantar dah wakil. Tapi wakil tu mati dah. Mati dah. Hak dalam kubur tu ada dia gitu. Ada ke tak dia mari? Takkanlah kita nak kata gitu. Siapa nak percaya pada kita? Kan? Maka tahap melampau, golongan musyrikin ni, gi kata wakil itu pula hak mati dah. Hak mati lagi lah tahap melampau. Bila wakil tu hak hidup, boleh kira sikit. Sebab hidup. Ni hak mati dah. Maka dia nak sedap lagi kata, wakil ni walaupun mati, dia ada kuasa juga. Selepas mati pun ada kuasa juga. Itu sedap dia. Dia pun ada kuasa. Wakil ni dia akan dengar apa saja yang kita kata. Dia akan dakwa. Kan? Maka orang kita pula, tak apa, kita percaya. Percaya pula. Kalau wakil benda lain, dia tak percaya pula. Tiba-tiba dalam perkara ni, dia jadi percaya. Orang yang mati dah pula jadi wakil ni pula jadi, itu dia panggil tahap melampau atas melampau. Kan? Melampau-lampau lagi. Kalau hak hidup tu pun dah tak boleh. Kalau hak mati dah, lagilah tahap melampaunya mereka ni syirik pada Allah Ta'ala. Dan mereka tu tanpa segan silunya, mereka itu mendakwa wakil-wakil Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala ada wakil-wakil. Maka sebab tu Allah Ta'ala nafikan, Allah Ta'ala tak berhajat pun dengan wakil-wakil. Sebab semua sekali milik Allah Ta'ala. Jadi bila semua sekali milik Allah Ta'ala, apa pasal kamu nak pergi jumpa wakil? Kamu minta dengan Allah Ta'ala lah. Kalau kamu ada hajat, kamu nak berdoa, kamu minta dengan Allah Ta'ala. Kenapa nak cari wakil? Sebab semua wakil dengan mumu sendiri itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Kamu dengan wakil itu adalah makhluk Allah. Bila dia tu makhluk Allah Ta'ala, apa lagi guna kita nak minta dengan makhluk Allah? Sama-sama makhluk. Kita minta dengan Allah Ta'ala direct. Kita minta dengan pencipta. Allah Ta'ala yang mencipta kita. Kita minta dengan dia.
kullun lahu qanitun. Sebab tu Allah Ta'ala kata sini, tak kira lah wali mana sekalipun, kullun lahu, semua sekali, mereka ni adalah yang tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Yang tunduk, semua sekali tunduk patuh pada Allah Ta'ala belaka. Maka semua tunduk patuh dengan Allah Ta'ala. Kenapa pula kamu nak terhege-hege, nak pergi minta dengan makhluk Allah Ta'ala yang mana semua sekali ni tunduk pada Allah Ta'ala belaka. Maka mereka ni merendahkan diri mereka hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa pula kamu dengan Allah Ta'ala, kamu tak sanggup nak qanitun, kamu boleh pergi qanitun kepada wakil-wakil Allah Ta'ala ni, kenapa pula? Kamu sanggup merendah-rendah diri kamu, menghinakan diri kamu, merendah-rendahkan diri kamu terhadap makhluk Allah Ta'ala yang mereka ni tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Kenapa pula sampai tahap tu? Maka ini tahap melampaunya, kan? Badi'us samawati wal ard. Lagi pula Allah Ta'ala, dia mencipta langit-langit dan bumi ni tanpa adanya contoh bandingan. Allah Ta'ala tak ada tiru siapa-siapa. Allah Ta'ala tak tiru, tak ambil pendapat wakil-wakil itu pun. Orang tak minta pun dengan pendapat wali itu nak cipta langit macam mana, nak cipta bumi macam mana, nak cipta pokok macam mana. Tak pernah pun minta pendapat apa semua sekalipun. Kan? Kerana Allah Ta'ala cipta tu tanpa tiru siapa-siapa dah. Wa idza qada amran, bila Allah Ta'ala nak tentukan keputusan hukum, apa saja perintah hati Tuhan dia, fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Maka cepatnya menjadi apa yang dia nak tu, hanya dia berkata jadi fayakun, maka jadi selalu. Terus jadi. Kan? Yakni yang dimaksud di sini adalah cepat. Bila Allah Ta'ala nak terus jadi. Bila Allah Ta'ala nak jadi. Mana nak nisbah kepada nak jadi tu, kalau kata jadi. Mana nak kata cepatnya. Bila Allah Ta'ala nak pada sesuatu tu, jadi, maka jadi. Maka, wakil Allah Ta'ala mana ada kuasa ni? Dia nak tu terus jadi ke? Terus jadi, selalu jadi. Terus serta-merta jadi. Terus dia ada kuasa tu ke? Tidak ada. Maka minta pada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala ada kuasa ni. Kenapa pula kami boleh terpesong yang didakwa sebagai wakil Allah Ta'ala itu, mereka tu ada kuasa yang mana boleh buat serta-merta jadi tu, jadi ni, jadi tu, jadi ni. Mana satu Tuhan ni? Tuhan apa yang mati ni? Kamu kata wali ni Tuhan, wali ni sebagai wakil Allah. Dah wakil Allah Ta'ala sangat, kenapa dia mati? Mati tu, kenapa? Siapa buat dia mati? Allah Ta'ala yang buat dia mati. Maknanya, dia tu tak ada kuasa nak halang diri dia daripada mati pun dia tak ada kuasa. Macam mana dia nak halang benda-benda mudarat pada kita? Dia nak bagi kebaikan kepada kita, dia nak bagi kebaikan pada diri sendiri pun tak boleh. Nak halang benda-benda musibah timpa diri pun dia tak boleh. Maka macam mana dia nak bagi pada kita? Kan? Seperti mana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sampai terkena racun, sampai terkena sihir, sampai terkena penyakit. Nabi tidak ada kuasa Tuhan. Dia tidak ada kuasa boleh sekat diri dia daripada kena mudarat. Dia tak ada kuasa tu. Sebab dia ni manusia. Dia ni adalah makhluk Allah. Maka kalau dia kita dakwa ada kuasa-kuasa ajaib tu, nescaya benda-benda penyakit pun tak akan kena pada dia. Benda-benda susah pun tidak akan kena pada dia. Tapi Nabi SAW ditimpa saja benda-benda yang susah apa semua kali. Dia turut merasa seperti mana yang disebut-sebut dalam hadis-hadis dan juga dalam Al-Quran pun ada disebut tentang kepayahan Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pun dia itu Nabi, dia itu Rasul, tetapi dia bukan Tuhan. Maka jangan dipuja Nabi, puja pada Allah Ta'ala. Buat ibadah pada Allah Ta'ala, bukan buat ibadah kepada Nabi. Begitu juga wakil-wakil yang lain, tidak. Nabi mana sekalipun, Nabi Uzair ke, Nabi Isa ke, Nabi mana sekalipun, tidak boleh dibuat pujaan, tidak boleh dibuat sembahan, tidak boleh diminta doa ataupun ibadah kepadanya. Sampai sini saja dulu dah. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.